Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil qail, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Balik ke Syarudin, mewakili ICU Tuan Muhammad Ma'azi, Pegawai Daerah dan seluruh keluarga daerah yang membantu, dan juga ICU, Saudara Mak Ismail, Saudara Pengarah Jabatan Agama Kedah dan mereka bersama. Terima kasih Tuan Asrul, Musi dan seluruh kuasa masjid, penduduk karya Masjid Ihya Ulumuddin dan hadirin hadirat. Alhamdulillah, dia tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dan baik selain daripada memenuhi tuntutan Islam, mendirikan masjid atau mengimarahkan masjid. Di istilah-istilah Al-Quran ni, kalau Syekh ada ramai minta maaf lah, saya kupai pula lah. Istilah itu tepat. Dia membina, disebut innama ya'muru, mengimarahkan masjid itu, membina, melaksanakannya dengan niat yang baik supaya kekal menjadilah masjidun ussisa ala taqwa. Dibedakan dengan masjid yang didirikan bidiraran wa kufran. Dari maknanya satu tugas yang mulia dengan niat ikhlas al-amalillah. Untuk apa? Man amana billah wal yaumil akhir. Mana masjid itu kekuatan untuk menanam iman kepada Allah dan hari akhirat. Ada tafsir mengupas iman dan akhirat itu supaya dimasukkan soal pertanggungjawaban. Maknanya bila sebut kamu beriman, ukurannya itu keyakinan bahawa kamu akan dipertanggungjawab kemudian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Maknanya di hari akhirat kamu boleh terlepas dengan cerita di sini. Kamu boleh tipu hela, kamu boleh fitnah, kamu boleh beli apapun, tapi akhirnya ukuran kejayaan kita itu di akhirat. Itu disebut man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi selain pada iman, ukurannya ialah wa aqamas salat. Karena salat itu imaduddin. Jadi kita dalam kesibukan kita, terutama generasi muda, kita tak boleh lagi daripada vaksin. Bila kita bawa negara madani, janganlah peduli orang nak cerca saya dua lain, tapi yang saya bawa ini penerangan saya, kefahaman saya. Madani tidak boleh lepas daripada soal keyakinan atau akidah, tidak lebih lepas daripada nilai dan akhlak. Kerana bila kita bicara soal pembangunan, kemampanan tak boleh bermakna kalau tak ada nilai baik akhlak. Dan dalam madani tak lengkap kalau tidak ada rahmah. Kerana rahmah itu prinsip asas. Di antara hadis Nabi Muhammad SAW yang disebarkan, dihebahkan dari awal, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayang yang di bumi, apapun lakukan, baik dalam pertahanan agama, pertahanan daerah, masjid, pembangunan, politik, kalau tidak bersandarkan kepada rahmah, itu hanya dengan kebencian, malah, tohmah, fitnah, itu bukan maksud pembaharuan yang dibawa dalam Islam. Karena tunjuk rahmah itu kepada umat Islam, kepada umat manusia yang bukan Islam, kepada pokok-pokok, pohon-pohon, kepada bukit bukau. Tak boleh tarah, tak tentu arah, kesannya akan jadi malapetaka. Dan bumi ini sendiri, kalau tunjuk kasih sayang, irhamu man fil ard
kasih sayang di bumi, yarhamkum man fis sama, nescaya yang di langit akan mencurahkan rahmat kepada kita. Ini keyakinan kita. Dari itu disusuli dengan wa aqamas shalah wa ataz zakat. Ini pun penting. Di mana-mana saya masih ingat kupasan Syekh marhum Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, mengapa dikaitkan selalu salah dengan zakat. Kebetulan hari Isnin Syekh Qaradawi dah meninggal setahun setengah yang lalu, setahun. Sahabat kami, guru kami dan keluarga, jadi anak-anak dia datang ke Malaysia. Nah, hari Isnin insya-Allah akan bersama dengan keluarga. Hari Selasa akan luncurkan buku baru kerana pesan ayahanda dia Syekh Qaradawi untuk bagi kitab-kitab terpilih itu untuk diberikan kepada saya. Jadi dia datang hari Isnin. Kebetulan saya kupas pandangan dia tentang salah dan zakat. Apa kata Syekh Qaradawi? Istimewanya Islam, iman itu dikaitkan dengan kehidupan manusia. Zakat itu merupakan suatu tunggal keyakinan, kerana tanpa zakat, soal membasmi kemiskinan, rahmat, ihsan kepada rakyat yang susah itu tak dapat dilaksanakan. Jadi dia tidak tolak ansur. Dan sebab itulah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia boleh istihar perang. Kata Qaradawi, al-harb 'ala al-faqr, perang atas nama membela orang miskin. Sebelum itu mana ada? Sejarah lampau, raja-raja dulu perang takluk negeri, perang nak rebut kuasa, perang nak ambil tanah, nak punggah jadi kaya, perang kerana Minang Puteri tak dapat. Itu dulu. Pertama kali dalam sejarah umat manusia, Abu Bakar Siddiq, kerana kefahaman Islam, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, istilah perang kepada kelompok yang enggan bayar zakat, kerana runtuh sistem Islam itu, ekonomi Islam itu, kalau tidak ada usaha gigih untuk bela nasib orang miskin. Sebab itu bila saya jadi Perdana Menteri, yang mengganggu saya pertama ni adalah bagaimana dengan kedudukan kita, dengan kemewahan kita semua, saya kata doktahkan kemiskinan tegar. Nak hapuskan kemiskinan ramai, dia ambil masa. Tapi kemiskinan tegar ni mana? Kemiskinan yang susu anak tak ada, pakaian tak cukup, nak hantar sekolah tak ada duit, suruh anak berhenti sebab tak cukup makan. Saya tak maulah tanggungjawab sebagai Perdana Menteri lupakan pegawai. Jadi Kedah berjasa, sebab saya mula lebih biar ni bila peristiwa Baling 1974, saya masuk di Kementerian 2 tahun. Orang kata Anwar ni bukan faham orang miskin. Tak apalah, saya kurang faham. Nasib baik aku kurang faham, aku tolong banyak sikit. Yang faham-faham tu sakau banyak-banyak. Dia selingan sikit ke sini. Dah betul ya, benda lah. Tu kira caci orang, mati orang lagi kan pergi. Tak setuju tak apa, tapi buatlah kerja. Sebab tu saya bawa tadi, man amana bila bukan wa aqamas shalah wa ataz zakat. Ni saya bagi ada pesan. Bagaimana? Jadi saya kata nokta. Senang tak? Berapa? 130,000 keluarga ikut angka yang disemak oleh badan-badan keadaan. Bagaimana boleh buat? Kita minta tolong seluruh tentera dari Kubang Pasu, pegawai daerah, kepala, untuk membantu cari jumlah betul-betul sama ada sah atau tidak, dan bantu. Mustahil lah dengan segala kemewahan kita. Kalau main pelihara bendera semak banyak-banyak, motor, minyak semua, tapi tak orang miskin, tak dapat selesai. Nak tak buka tang mana, syarah dan terah macam mana pun. Sebab tu bila saya di parlimen, ada orang bantah, mana boleh buat, ni cakap saja. Tak apa, saya kata insya-Allah sebelum akhir tahun ini 130,000 ini mesti kita bantu segala tentera yang ada.
Dan saya ambil kesempatan ni kerana pegawai daerah pun memang dalam tentera itu selain daripada jabatan, pegawai daerah kita mengepalai pasukan yang penting. Kalau kita beri amanah yang besar dan kepercayaan, dan pengalaman saya dulu bila mewakili Tampau, kemudian Tambuk, Port Dickson dan Tambun, saya tengok kalau jentera kerjasama kita dengan jabat daerah itu baik, pelaksanaan itu saya yakin boleh kita dapat selesaikan, insyaAllah. Baik, ini hubungan dengan imarah masjid. Dan asal dia lebih arif dalam bab ni, dalam 4 ayat ni, ya. Tapi imarah masjid itu kaitan dia. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Kita buat begitu kalau jadilah komitmen kita. Pejabat daerah, cara pejabat daerah, ICU peringkat dia, saya peringkat saya sebagai Perdana Menteri Keuangan, tentu amanah lebih besar. Dan saya kata mesti buat, dan mesti kerah seluruh tenaga kita buat, kerana golongan fakir ini tanggungjawab kita. Ini kita biar berapa puluh tahun dah perintah ganti menteri, ganti Perdana Menteri, ganti parti, tapi kemiskinan tegak tak selesai. Syarah semua pandai, hebat mereka, marah ke orang lagi berat, tapi masalah tak selesai. Bukan saja itu, sekolah ini kita tengok sekolah-sekolah dulu, mantan Perdana Menteri dulu yang sekarang mereka kawan baik lah ni, tahun 1999 batal semua bantuan kepada sekolah agama rakyat SDA. Lah ni daripada adakah itu masalah dia. Saya nak kata lah ni, sekarang ni saya ada kuasa, kita pulangkan balik hak sekolah-sekolah agama, sama ada kerajaan, pusat kerajaan negeri atau sekolah agama rakyat, ya. Betul. Sebab tu saya kata orang boleh takar nilai daripada amal kita, tindakan kita. Oh, kalau Anwar Perdana Menteri liberal, habis Islam, jadi sekular, peruntukan Islam tak ada. Siapa kata peruntukan Islam tidak tambah? Bagi tahu mana sekolah agama yang masalah, insya-Allah saya cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan. Jadi sebab saya katakan yang baik berapa perlu. Saya tanya Fadlina, Menteri Pendidikan, dan Zaliha, Menteri Kesihatan, 1.400 juta ringgit, 1.4 bilion ringgit nak baiki tandas dengan bumbung, dengan dinding. Aku tak tahu jenis negara ni, ha? Menteri-menteri, Perdana Menteri bercakap negara-negara, ada yang hidup Malaysia, ada yang hidup Melayu, ada yang hidup Islam. Tandas sekolah pun tak baik kena. Jadi saya kata tak usah slogan dengan pakai. Tahun ini juga nah 1.4 bilion selesaikan segala. Yang mana JKR boleh buat, JKR boleh buat. Yang mana PPD buat, PPD buat. Dan pejabat daerah, pejabat daerah. Tapi jangan bagi tahu saya tak boleh bina baiki tandas di semua sekolah-sekolah di negara kita, termasuk di negeri kita. Kalau ada kurang pasu, ada sekolah tandas ni tak baiki, tak ada peruntukan lagi, bagi tahu pejabat daerah, dan pejabat daerah boleh hubungi saya. Tak cukup, kita tambah dan selesaikan masalah tandas di sekolah kita. Kadang-kadang kita bagi notis singkat 3 hari je, jadi beban dia pun tambah. Tak apa, insyaAllah ni kerja baik. Hubungan dengan bina masjid, ingat, imarahkan masjid kaitan dia. Betul-betul lama boleh kita ada bentukan. Baik. Dan kalau ini semua buat, Allah menyebut dalam Al-Quran, walam yakhsha illallah, jangan takut melainkan kepada Allah SWT. Ya. Pakatlah banyak mana pun, bawalah banyak bilion, tokoh-tokoh bilion-bilion, kumpullah macam mana pun. Walam yakhsha illallah, jangan kamu usah melainkan kepada Allah Ta'ala. Syarat dia man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Itu dia punya itu. Mudah-mudahan pembinaan masjid nama Ihya Ulumuddin, Allah Ihya Ulumuddin itu kitab magnum opus, kitab besar, seorang hujjatul Islam, ulama ulung dunia,
Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, seorang yang telah menyelamatkan kekeliruan dan akidah umat. Dan nama ini maknanya masjid ada peranan. Di antara kitab yang kita baca Ihya Ulumuddin. Udah nama masjid apa? Ihya Ulumuddin. Ada tak guru main baca kitab tu? Tak ada. Tu bahaya. Mudah-mudahan siapnya masjid. Jatuh kuasa masjid tolong peringat. Kitab pertama yang kena baca, kena ulas Ihya Ulumuddin. Terbaik. Nak habis tahu tak habis. Saya nasib baik duduk penjara lama dah habis. Sebab ada hikmah dia. Saya kita aku baca, nak kata pandai dah, nak kata amal semua tak terlarat. Terutama bab makan. Bab makan tak sampai ke situ, saya tak upaya. Dia sedang makan juga. Baik. Itu dia yang kita sebut tentang ibaratkan masjid, menyempurnakan salat, zakat, dan memastikan menoktahkan kemiskinan dan majlis ilmu. Kerana kita tengok keadaan sekarang ni, orang dia minat teknologi, dia tengok TikTok, belajar sikit. Minat ekonomi, dia baca sikit-sikit, dia baku pasar. Minat Islam, dia dengar-dengar sikit, semangat-semangat Allahu Akbar, selesai. Asas ilmu itu tidak ada. Pahaman korang, bila pahaman korang, kekeliruan ini akan menyebabkan banyak masalah mungkin. Sebab itu saya anjurkan, karena kebetulan rujukan tu bukanlah syarat ni pada ya, kalau kita dalam keluarga orang kan, dalam teman saya tengok tak, yang saya tahu tak ada lagi, saya tahu ada masjid nama Ihya Ulumuddin. Jadi oleh kerana masjid ini Ihya Ulumuddin, kitab ini Ihya Ulumuddin yang dianggap di antara karya terbesar dalam sejarah umat, terutama melihatkan kepada peralihan. Dan kita tahu kitab ni tidak seperti Buki Minal Dhalal, Kimia Sa'adah yang dikupas oleh Imam Ghazali, dianggap berat bagi masyarakat awam. Yang ini boleh diamalkan. Baik, kita berapa peruntukan kita untuk pembangunan Kedah. Ini saya sebut sikit lah, pasal ini sama mesra zaman Kedah ni, dia kata saya tak bagi peruntukan 1.57 bilion ringgit, 455 projek. Bukan daerah pun tahu. Soal pembangunan rakyat ni jangan kira parti lah. Macam saya jimatkan daripada amalan sakau menyakau ni, Tempatan banjir ni, dan selesai masalah bah, kita kata bah pun mereka ambil juga. Jadi nasib baik saya ambil alih, saya buat kontrak baru, tender baru. Kita jimat berapa banyak? 1.8 ribu juta ringgit. Saya buat apa? Jimat untuk bagi ke anak saya tak? Jimat bagi kontrak kepada anak menantu, macam duk jalan lepas-lepas lah. Sama aja, saya kata tak boleh dah. Negeri ni kena selamat. Malaysia ini bukan miskin, kaya, minyak, kelapa sawit, industri, pelbagai. Tapi hutang berapa banyak? 1.5 triliun. Saya tak tahu kira macam mana. Banyak sangat dah. Jadi belanja, pendapatan negara dengan belanja tak cukup. Tapi amalan ni lah sebabnya. Buat projek tu main ganti sakau cara macam ni. Bila tanya dah, semua kata bersih, semua kata fitnah tak fitnah, jawab di mahkamah. Dia jawab kat saya. Jadi bila kita jimat 1.8 bilion, kita apa? Pertama saya pergi kat Kelantan, Tempatan banjir, kerana bukan kerana saya suka Kelantan,
Sebab banjir di semenanjung Tanah Melayu ini, di Malaysia lah, paling teruk di Kelantan. Berapa kita tambah? 1 bilion ringgit untuk selesai masalah banjir. Kena jumpa Datuk Mat Yaakob baru-baru ni, beberapa bulan lalu lah, Benda besar. Dia saya kenal kawan lama Cak Abim dulu. Dia cakap lah baik, dia cakap lembut, sopan. Dia kata ni masalah air ni kena bagi selesai lah. Saya kata kalau kita kena pakai air elok lah. Dia kata boleh. Dia minta berapa bilion projek. Saya kata tak, kita lulus dulu 1.7 bilion, tapi segera kita bagi 500 juta untuk air bersih. Kerana anak Kelantan pun anak kita juga, rakyat Kelantan rakyat kita juga. Tapi kalau kerana dia bercakap tu elok, bintangan elok, selesai cepat lah. Yang kurang lah. Baik, tak boleh panjang lah. Bukan dia akan jawab panjang. Baik, untuk Kedah, tak apalah, untuk Kedah itu saya terang depan bahawa dia Amat Muda Tuanku Kedah. Tapi untuk Kubang Pasu, bekalan air luar bandar ada peruntukan 28 juta ringgit. Ya. Kemudian klinik kesihatan kita ada 10.1 juta, jadi 40 buah klinik dan 6 sekolah lain. Dan kalau pejabat daerah maklum ada lagi sekolah-sekolah lain dari segi tandas dan sebagainya, perlu bagi tahu dan saya boleh tambah insya-Allah. Kerana Kubang Pasu kita ada 4 buah klinik dan termasuk juga ada satu sekolah taif betul sampai 300,000 ringgit. Taif betul lah tu. Ya. Baik, kalau lambat jangan tanya saya, tanya pegawai daerah. Saya minta ICU dulu di depan. Baik. Baik, masjid baru Changlun ni memang dia dah lama. Itu bila saya dimaklumkan oleh pejabat ICU, saya kata ni daripada 2017, tapi tersangkut kerana peruntukan tak cukup dan diluluskan dulu 35 juta, dan sekarang perbelanjaan sebahagian, dan ada juga masalah penempatan kontrak. Jadi kita pilih kontraktor yang betul-betul mampu. Jadi oleh itu untuk kali ini saya tambah lagi 3.07 juta ringgit untuk siapkan projek ini. Jadi maknanya dengan penambahan ini kita ada projek terdahulu 2.77 juta dan jadi 5.77 juta itu. Mana yang projek besar je tu, mesti tu. Jadi saya kena jemput, tak payah jemput, saya demai semayang sekali kalau pegawai daerah jemput lah. Baik, tentang kemiskinan tadi saya beritahu kepada saudara, di Kubang Pasu ada 1,589 rekod ya. Tapi kalau pegawai daerah dapati ada penambahan atau sebagainya, sila maklum kerana kita cuba selesaikan ya. Jadi yang saya tekankan ini beza daripada tuan-tuan perempuan kita kenal dengar di luar. Dia kata pertama program Islam dikurangkan, faktanya ditambah. Isnin kita ada majlis dengan keluarga Al-Qaradawi. Sebelum itu minggu lalu kita luncur satu kitab oleh Syekh Taha Jabir Al-Alawani, iaitu pernah jadi ustaz asal min Iraq, kemudian mengajar di Qahirah Azhar dan mengajar jadi ustaz usul fiqh di Imam Muhammad bin Saud Islamiyah Riyadh. Dia tulis Adabul Ikhtilaf fil Islam, adab beda pendapat dalam Islam. Maknanya boleh tak beda pendapat? Boleh. Ada tak ada? Ada. Maknanya kalau beda pendapat boleh, tapi jangan hukum, jangan hantar orang tu pergi neraka, jangan kata orang tu musuh Allah, jangan hina dan cerca dan mengatakan yang tidak ada. Jadi kitab tu bagi saya penting. Saya terima kasih kerana Jakim dan Abim mengusahakan penerbitannya, dan
akan mengedarkan supaya rakyat tahu. Dia guna Quran, Sunnah dan hadis dan juga kitab-kitab muktabar, kitab-kitab lama. Kadang-kadang dalam kepasan-kepasan sekarang ni dia tak rujuk kitab-kitab lama. Ini masalah kita. Bila kita tidak rujuk kitab-kitab lama, mana kita telah dengan sendirinya memadamkan khazanah ilmu yang disebut turah. Turah ni khazanah ilmu yang lama. Kitab-kitab lama termasuk kitab kuning dia kata. Tapi harus baca, teliti, telah dan laksanakan atau terima, ataupun kita merasa kena tapis dan sebagainya. Tapi syarat atau syartah mesti rujuk turah. Sebab tu baru-baru ini kita juga terbitkan yang Bunyatul Musalli oleh Syekh Daud Abdullah Fatani mengenai syarat dan kaitan dengan tata kelola dan keadilan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan doa kepada Allah Taala agar projek ini dijalankan dengan rapi mengikut jadual. Saya bila ICU, saya percaya pejabat daerah akan bantu supaya kontraktor dipilih itu betul-betul ada wibawa dan dapat melaksanakan dengan baik, dan insya-Allah siap cepat daripada yang jagaan awal. Jadi kita boleh percepatkan proses pelaksanaannya, dan bila siap kita adakan seorang syekh yang boleh mula mengajar Ihya Ulumuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.